Okey, so apakah makro indikator yang kita tengok secara spesifik? Kalau tadi kita kata ekonomi, kemudian kita tengok forex, seterusnya kita boleh tengok lagi adalah GDP negara-negara tersebut. Katakan awak ada sebagai pelabur asing, awak tengok, okey, negara manakah awak nak melabur? So awak akan tengok, okey, di Amerika Syarikat berapa GDP, di Singapura berapa GDP, okey, di Malaysia berapa GDP. Sebab apa GDP ini penting? GDP ini menggambarkan sejauh mana atau sebesar mana sesebuah negara tersebut. Okey, productivity. Kalau awak boleh bayangkan Malaysia sebagai sebuah syarikat ataupun satu negara sebuah syarikat, maka GDP negara tersebut adalah sales kepada syarikat. Makin besar sales, makin besarlah syarikat biasanya. Jadi kalau GDP itu besar, maka kita katakan negara tersebut besarlah. Okey, so kukuhlah negara tersebut. Okey. Kemudian indikator yang seterusnya adalah unemployment rate, kadar pengangguran di negara tersebut. Okey, sama ada negara tersebut mempunyai kadar pengangguran yang tinggi, kadar pengangguran yang rendah, dia akan mempengaruhi sejauh mana baik ataupun tak baiknya pelaburan kita di negara tersebut. Normally, kadar pengangguran yang ideal bagi sesebuah negara, kita katakan dia berada di pada paras 4%. Macam Malaysia, kadar pengangguran kita sebelum ini adalah di antara 4%, 4.5%. So itu dianggap sebagai orang kata ideal lah. Okay. Seterusnya adalah indikator makroekonomi yang seterusnya adalah inflasi. Inflasi ini adalah merujuk kepada kenaikan harga barang secara umum di sesebuah negara. Dan kadar inflasi ini akan menentukan nilai sebenar keuntungan yang akan diperolehi kalau awak melabur di negara tersebut. Kalau awak melabur di negara tersebut dapat keuntungan yang tinggi, tiba-tiba kadar inflasinya juga tinggi, maka keuntungan sebenar awak adalah rendah. Okay. Dan ini adalah interest rate juga menentukan. Okay, kan, sebab interest rate ini penting, dia mempengaruhi pelaburan awak. Sebab apabila awak meletakkan duit di dalam sebuah negara, okay, maka syarikat di dalam negara tersebut biasanya akan berhutang untuk buat bisnes. So kadar hutangnya adalah ditunjukkan melalui interest rate di sini. Seterusnya adalah budget deficit. Apa yang ditunjukkan berkenaan dengan budget deficit? Budget deficit menerangkan sejauh mana negara tersebut berbelanja melebihi duit yang dia ada. Okay? So adakah bajet ataupun defisit ini, belanjawan defisit ini tidak baik? Siapa boleh jawab? Apa pandangan awak? Adakah kalau kita sebagai sebuah negara ada 3 cara. Katakan awak sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, okay? Awak mempunyai pilihan nak buat satu, orang panggil nama bajet seimbang. Duit yang dapat, katakan awak dapat sebanyak satu katakan berapa 300 juta, duit yang awak dapat, awak pun berlanja 300 juta. Itu bajet seimbang. Satu lagi adalah bajet surplus. Bajet surplus ini maknanya awak berbelanja kurang daripada duit yang awak ada. Okay? Dan yang satu lagi adalah bajet defisit. Awak berbelanja lebih daripada duit yang awak ada. Jadi sebagai katakan sebagai seorang pemimpin, katakan, awak suka yang mana? Kalau awak sebagai seorang pelabur pun, awak nak melabur dalam negara yang buat bajet macam mana? Siapa boleh jawab? Ada nak menjawab? Tak ada? Ngam-ngam. Belanja ngam-ngam lah. Awak suka yang ngam-ngam? Belanja seimbang? Belanja seimbang. Seimbang tu betul. Ya, awak suka belanja seimbang. Ngam-ngam saya buat apa nak hutang-hutang tu.
Ya. Kalau Belanja yang banyak Kalau- doktor. Belanja yang banyak. Belanja yang banyak. Okey. Doktor, Ya. pendapat saya ialah kalau tengok keadaan situasi, kalau recession kita perlu mesti ada budget deficit. Kalau inflation kita mesti ada budget surplus. So ini pandangan saya. Ya. Alright. Setuju, Encik Song. Okey. Bagus. Ada berbagai-bagai. Ada yang suka surplus, ada yang suka seimbang, ada yang suka deficit. So saya nak tanya, awak sebagai seorang pengguna, apa defisit awak sekarang? Apa belanja awak sekarang? Beli rumah hutang betul. Ya? Beli rumah hutang betul. Beli rumah hutang. Dia tanya saya apa rumah. Tak semestinya hutang itu merujuk kepada defisit. Okay? So sebenarnya, okay, awak katakan ini merujuk kepada sebuah negara. Okay? Bagi sesebuah negara, siapakah yang memacu pertumbuhan GDP sebuah negara? Sebuah negara itu boleh berkembang. Siapakah pemacu utama dia? Okay? So kalau negara-negara yang membangun, biasanya pemacu kepada ekonomi dia adalah syarikat korporat. Dengan kata lain, syarikat korporat lah yang orang kata menjadi indikator utama yang menggerakkan ekonomi. Dan kalau itu berlaku, kemungkinan kerajaan boleh buat belanja surplus. Sebab kerajaan boleh duduk diam sikit sebab orang lain yang memandu ekonomi dia. Tetapi bagi negara-negara yang sedang membangun, biasanya ekonomi akan dipacu oleh kerajaan. Okay? So, bila ekonomi dipacu ataupun diketuai oleh kerajaan, maka kerajaan kena buat something biar ekonomi itu, roda ekonomi itu berputar dengan laju. Kalau kerajaan mengamalkan bajet seimbang, dengan kata lain, belanja yang dia buat itu sama banyaknya dengan yang dia ada, maka roda ekonomi itu tak akan banyak. Tidak akan laju berputar. Sebab apa? Duit kerajaan tak banyak. Jadi kerajaan hanya buat projek sikit saja. Itu sebabnya bagi negara yang sedang membangun, kebanyakan defisit bajet yang mereka diamalkan adalah bajet defisit. Dengan kata lain, duit mereka belanjakan lebih daripada yang kerajaan ada. So macam mana kerajaan nak belanja duit tak ada? Jawapannya adalah kerajaan berhutang. Okay? So kerajaan berhutang. Dengan kerajaan buat jual bond. Kita dah belajar dalam chapter-chapter sebelum ini. Ada yang T-bills namanya. Okay? Bond, treasury bill. Itu adalah bill ataupun bentuk-bentuk hutang yang kerajaan pergi jual kepada orang awam, kepada institusi, kepada negara-negara asing. Okay? Dan duit yang diperolehi itu akan dia laburkan. Dalam contohnya dia nak tingkatkan infrastruktur, dia bina bangunan. Dan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang baik ini, maka syarikat swasta boleh bertapak dengan selesa, seterusnya mereka boleh buat bisnes dengan cepat. Dan itu yang berlaku di Malaysia. Jadi jawapannya, sebaiknya kerajaan kena mengamalkan bajet defisit. Cuma persoalannya banyak manakah defisit tersebut. So, kita kena kontrol defisit. Kita tak boleh terlalu tinggi defisit. Kalau di Malaysia, defisit kita antara 2.8% hingga 4% saya ingat saya. So, kerajaan akan, kalau awak dengan belanjawan setiap tahun, Menteri Keuangan yang pada masa tersebut pada masa sama adalah Perdana Menteri kalau di Malaysia, bila membuat penerangan mereka kata okey pada tahun ini kita membuat belanjawan defisit, tetapi defisit itu semakin berkurang. Kalau dulu 4%, tahun ini akan jadi 3.8% defisit, pengurangan defisit tersebut. Tidak makin lama makin naik, makin lama makin naik. Tapi keadaan ini kemungkinan berubah dengan keadaan semasa lah.
kalau awak perasan kerajaan baru ini membuat suntikan dana prihatin, belanjawan prihatin tersebut, maka kemungkinan kerajaan berbelanja lebih untuk meningkatkan aktiviti ekonomi yang orang kata pada masa sekarang ini slow. Okay. So kalau sempat saya akan kongsi slide, beberapa slide yang ditunjukkan oleh para penyelidik apakah kesan belanjawan prihatin kepada ekonomi Malaysia. Okay, ini kemudian sebab slide lain. Seterusnya kita lihat kepada sentimen. Okay, dia juga adalah merujuk kepada makroekonomi indikator. Okay, sentimen ini merujuk kepada sejauh mana para pengguna dan juga para pelabur melihat keadaan ekonomi negara tersebut. Okay? Kerajaan dan juga ada biru-biru kajian membuat bancian. Dia tanya pengguna, dia tanya para pengilang, dia tanya para pengusaha, macam mana keadaan ekonomi kita pada tahun ini? Apa yang kerajaan buat ini bagus ke tidak? Bla 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 bla. Daripada situ mereka akan dapat mengutip data, seterusnya mereka buat indeks. Sejauh manakah para pengguna, para pengilang, para pengeluar ini confident tentang keadaan ekonomi semasa. So itu dianggap sebagai sentimen. Sentimen ini merupakan tanggapan pengguna dan juga pengeluar terhadap keadaan semasa ekonomi. Ya. Ini adalah merujuk kepada indeks di Amerika Syarikat lah. Saya tak nak sentuh yang ni. Ya. So peningkatan indeks. Okey. Ini adalah penerangan tadi saya diterangkan saya tentang pasal interest rate. Kalau di Amerika Syarikat ataupun di negara-negara kita juga, ini adalah indikator-indikator di dalamnya, komponen bila cakap interest rate apa yang ada. Okay? Yang mempengaruhi kepada interest rate adalah supply and demand kepada fund. Okay? Siapa supply? Supply kepada fund adalah pelabur ataupun orang yang membuka akaun saver ini, orang yang menyimpan. Kita sebagai isi rumah adalah penyimpan utama. Okay? Kalau kita simpan duit di bank, kita dianggap sebagai supplier of fund. Okay? Siapa yang nak berhutang, demander of fund biasanya adalah syarikat. Syarikat akan berhutang daripada bank untuk mereka buat kilang, untuk buat bisnes. Kerajaan ini dia bergantung, kadang-kala dia supplier, kadang-kala dia demand of fund, bergantung kepada reserve dia. Dan selain daripada itu, kadar inflasi, inflasi akan mempengaruhi kadar faedah. Saya tak tekan. Okay. Seterusnya ini adalah merujuk kepada inilah penawaran. Kita ada gerah warna biru ini adalah supply of fund, yang warna hitam ini adalah demand of fund, dan kalau pergerakan daripada E ke E1 ini adalah merujuk kepada demand shock. Okay, berlaku peningkatan dalam permintaan terhadap inilah pinjaman orang hutang. Dan bila berlaku peningkatan, E ini berubah kepada E tanda, maka interest rate akan berubah. Okay, kenapa berlaku permintaan ini? Permintaan ini berlaku, perubahan ini berlaku bila kerajaan membuat satu insentif, maka para para pengilang, para pelabur mempunyai sentimen yang baik, mereka pun membuat permintaan yang tinggi terhadap hutang. Bila berlaku perubahan dalam permintaan hutang, maka akan bergeraklah graf ini. Kadar faedah pun akan meningkat. Okay, ini demand shock and supply shock. Saya dah explain tadi. Okay, di sini cerita pasal federal policy. Okay, kerajaan, persekutuan kerajaan lah Malaysia, dia ada fiscal policy. Fiscal policy ini merujuk kepada apa yang mereka bentangkan dalam bajet tahunan dan diguna pakai untuk satu tahun tersebut.
Okay, apa yang mereka nak belanja, kadar hutang, kadar cukai untuk tahun tersebut. Okay, diberi nama sebagai fiscal policy. Fiscal merujuk kepada tahun. So polisi itu hanya dibuat sekali untuk tahun tersebut. Manakala kalau dinamanya adalah monetary policy, maka dia akan buat polisi, dia akan buat undang-undang banyak kali dalam satu tahun. Contohnya dia buat 3 kali setahun, 4 kali setahun. Okay? Dia bila ini dia akan buat monetary policy ini melihat kepada dia merupakan satu tindak balas kepada ekonomi. Bila ada something happen dalam ekonomi, maka monetary policy pun akan berubah untuk counter attack ekonomi, biar ekonomi berkembang dengan baik. Ya. Supply side policy ini merujuk kepada satu polisi yang kerajaan buat untuk menyuntik dana kepada pihak pengeluar untuk menggalakkan pengeluar menambahkan output. Itu diberi nama sebagai supply side policy.